Assalamualaikum Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada. wabarakatuh. Kau buat apa ni? Orang sebenarnya sekarang ini tengah mencari maklumat berkaitan tema Hari Kebangsaan negara kita pada tahun ini. Oh, apa tema Hari Kebangsaan kita pada tahun ni? Oh, melalui sumber daripada internet menyatakan tema kita pada tahun ini adalah Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Malaysia Madani. Apa tu Malaysia Madani Faiz? Oh, Malaysia Madani. Malaysia Madani ni setahu saya, Malaysia Madani diasaskan oleh Perdana Menteri kita, iaitu Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Beliau mengasaskan Malaysia Madani ni disebabkan kerana untuk mengangkat semula Malaysia ni di pesada dunia agar dikenali dan disegani oleh negara luar, dan ia berpegang pada 6 prinsip, iaitu 6 teras elemen untuk memartabatkan semula negara Malaysia. Apa 6 teras elemen ni? Oh, antara terasnya adalah kemampanan. Kemampanan adalah untuk mengekalkan keseimbangan atau mutu hidup rakyat ni agar menjadi seimbang dan rakyat ni dapat hidup secara harmoni. Yang kedua adalah rakyat ni kesejahteraan, teras yang kedua, iaitu kesejahteraan daripada segi ekonomi, sosial dan juga kelestarian alam. Maksudnya di sini Datuk Seri Anwar bin Ibrahim ni mahu mengekalkan keamanan dalam negara Malaysia dari segi politik semua. Lepas tu Arif, apa lagi? Berdasarkan tengok tu, nilai yang lain pula kita ada dari kita. Maknanya Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dia nak memperbaharui keupayaan warga Malaysia ni untuk lebih menjadi proaktif dan inovatif. Jadi lebih terbinalah negara yang maju bila adanya warga-warga ataupun rakyat yang dapat mencipta sesuatu yang disegani oleh dunia. Lepas tu Datuk Seri Anwar juga ada memperkenalkan satu elemen, iaitu hormat. Iaitu dia ingin seluruh rakyat Malaysia mendidik dan menanam dalam diri mereka satu budi pekerti, iaitu budi bahasa, untuk kita saling bertoleransi antara rakyat. Jadi tidak wujudlah antara dua standard yang membezakan antara golongan kaya dan juga golongan miskin. Oh, maknanya Datuk Seri Anwar Ibrahim ni nak menyatukan semua rakyat Malaysia lah. Ya. Okay Faiz, saya rasa saya nak baca dua lagi boleh? Boleh. Okay. Seterusnya ialah keyakinan, iaitu menghidupkan harapan terhadap perubahan seiring sikap amanah melakukan perubahan ke arah kebaikan. Maknanya Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dia nak menerapkan sifat keyakinan kepada rakyat Malaysia ni untuk mencapai hasrat Malaysia Madani pada tahun ini. Yang terakhir ialah ihsan. Pada kita boleh tengok kat sini dia cakap belas ihsan akan nasib semua pihak melalui tindakan pemberdayaan kemanusiaan. Maknanya dia adalah berlaku penindasan antara rakyat apabila sikap ihsan ni ditanam dalam diri setiap rakyat Malaysia. Ya, betul ni? Betul ni. Jadi apakah logo Malaysia Madani pada tahun ini? Logo apa ada? Ada tahu? Tak tahulah. Ini sekarang ini jom kita cari logo Madani di dalam sumber talian internet ini. Okey, jom. Oh, ini logonya. Cantik sangat ni. Ya. Boleh Faiz terangkan apa maksud logo tu? Oh, logo itu mempunyai setiap bahagian mempunyai maksud. Antaranya ada warna biru, warna kuning, warna merah dan warna putih. Setiap satunya ada maksud tersirat. Okey, kita pergi kepada warna biru. Warna biru ni melambangkan kesatuan nasional ataupun keterangkuman dan persaudaraan antara rakyat Malaysia ni yang berbilang kaum. Maksudnya ada kaum Iban, Melayu, Cina, India. Mereka ni hidup secara bersatu padu tanpa berlaku pun salah faham ataupun persekitaran antara mereka sendiri. Itu maksud warna biru. Ya. Warna kuning pula Faiz? Ini ada kaitan dengan diraja kan? Ya juga ni. Mungkin logo ini bersama dengan logo Bendera Malaysia. Oh, Warna-warnanya. Oh, jadinya apakah nilai kerajaan di sini? Nilai diraja di sini yang mahu diterapkan dalam logo ini? Boleh terangkan tak? Yang saya tahu, kalau warna kuning ni memang berkaitan dengan diraja. Sebab
warna kuning ni ada suatu sifat yang menunjukkan keagungan dan dia juga dapat menarik perhatian. Jadi pakaian diraja pun biasanya kita lihat warna kuning kan? Oh betul, saya pun ada buat kajian hari tu. Yang warna kuning ni menurut psikologi merupakan warna yang paling boleh menarik perhatian orang ramai. Betul. Oh Jadinya sekarang ni kita dah tahu masuk warna biru dan juga warna kuning. Jadi apa masuk warna merah ni? Oh warna merah. Warna merah ni merupakan warna favourite saya ataupun warna kesukaan saya. Tahu kenapa? Warna merah ni melambangkan keberanian dan keazaman. Bermaksud rakyat Malaysia mesti mempunyai keberanian dan keazaman yang tinggi untuk mencapai hasrat dan visi dan misi Malaysia Madani ini. Betul tak? Betul. Kan? Sebab warna merah ni melambangkan keberanian kita. Yeah. Warna putih pula ada. Putih je. Putih ni dia melambangkan suatu keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Maknanya Malaysia Madani ni nak menerapkan sesuatu yang tulus kepada rakyat-rakyat Malaysia supaya kita ni tidak melakukan penipuan ataupun pendustaan kepada rakyat maupun daripada rakyat kepada pemimpin ataupun pemimpin kepada rakyat. Jadi wujudlah negara yang maju tanpa adanya persengketaan antara dua pihak itu. Oh, maksudnya mengamalkan nilai-nilai mulia dalam kehidupan kita ni. Ya, betul. Tapi boleh tak saya tahu apa visi dan misi Malaysia Madani ni? Oh, misi Malaysia Madani. Oh, menurut sumber daripada talian internet menyatakan matlamat utama Malaysia Madani adalah untuk mengubah Malaysia menjadi sebuah negara yang makmur dan maju berdasarkan nilai teras utama yang telah kami bincangkan tadi, yang telah kita bincangkan sebentar tadi, iaitu kemampanan. Jadi Malaysia boleh bersaing lah dengan negara-negara maju lain kan? Boleh. Apa visi dia pula ni? Visi Malaysia Madani untuk kali ini, dia ingin mencorak masa hadapan Malaysia dengan segala potensi yang ada, yang mengambil kira segala bentuk perubahan yang mengubah dunia dan bercita-cita mengemudi Malaysia dalam zaman pasca normal yang serba-rumit melalui laras bahasa, konsep dan juga budaya kearifan tempatan. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, dia nak mengambil kira semua benda yang telah dijalankan oleh seluruh dunia dan terapkan kepada kita. Jadi kita boleh berkawan dan pada masa yang sama kita boleh bersaing dengan mereka dengan sama-sama untuk memajukan negara sendiri. Oh, jadi itulah maksud Malaysia Madani ya, tema hari kebangsaan kita pada tahun ni. Jadi berdasarkan apa yang saya dapat dengar tadi, jika 6 teras tu dapat diterapkan dan dijayakan oleh rakyat Malaysia, maka visi dan misi negara kita untuk bersaing dan maju seperti negara yang lain akan tercapai. Betul. Kerana pembangunan sebuah negara itu bergantung kepada rakyat. Jika rakyat ini baik, insya-Allah negara yang bakal dilahirkan juga baik dan maju insya-Allah. Jadi untuk merealisasikan 6 konsep madani itu tadi, perlulah kita menerapkannya dalam diri murid-murid sejak dari bangku sekolah lagi. Betul, sebabnya kita boleh lihat daripada 6 teras elemen Malaysia Madani itu mengandungi nilai-nilai murni setiap satunya. Jadi jika nilai-nilai murni itu diterapkan sejak bangku sekolah lagi, jadi kita mempunyai masa depan yang cerah untuk negara kita. Betul. Seperti nilai-nilai murni seperti sifat jujur, amanah, yang itu paling penting sekali kepada negara. Kerana untuk menghapuskan nilai-nilai rasuah dan juga riba. Tapi sekolah sekarang ni mempunyai banyak isu. Korang tahu tak? Tak. Isu apa ni? Macam-macam lah. Sejak pemerintahan yang lalu, banyak masalah yang tak selesai. Dan sekarang kerajaan Madani perlu merangka untuk menyelesaikan masalah-masalah ni. Contohnya dari segi apa itu ni? Banyaklah. Contohnya yang terbaru, masalah beg berat lah. Sebab apa? Sebab sekarang ni sukatan subjek-subjek dalam sehari tu makin banyak. Jadi budak-budak semakin banyaklah mereka perlu buat buku. Jadi
akan mengakibatkan mereka jatuh sakit pula. Sakit belakang lah, sakit kaki lah. Dan mereka perlu naik tangga tinggi untuk sampai ke mereka. Ni menanggung beban pula. Betul. Jadi mesti memberi kesan kepada tulang belakang murid-murid kan. Lagi Macam sekolah daif dan kurangnya pelajar. Contohnya di kawasan pedalaman, mereka kurang terdedah dengan pendidikan. Jadi ibu bapa mereka juga mestilah kurang terdedah dengan pendidikan. Jadi dia ada semangat untuk belajar. Jadi mereka tidak berminat untuk meneruskan pembelajaran mereka dan lebih minat untuk bekerja. Jadi mereka pun tidak mempunyai masa depan yang cerah. Betul, sebab bagi saya orang pedalaman ni tak minat belajar sebab dia tidak terdedah dengan dunia luar. Betul tak baik? Betul-betul. Kemungkinan disebabkan sekolah yang daif tidak menarik minat mereka itu kreativiti dari segi warna bangunan sekolah mungkin terlalu pudar, yang menyebabkan semangat untuk murid-murid di pedalaman untuk belajar semakin pudar dan tidak minat untuk menimba ilmu. Betul. Jadi itu tak masuk lagi pasal fasiliti kat sekolah. Dengan tandas dia lagi, dengan makmal komputernya tak terurus. Jadi kuranglah semangat belajar untuk belajar dan datang ke sekolah. Jadi produktiviti negara pun akan berkurang. Jadi itulah isu yang kita sedang hadapi sekarang kan. Jadi dengan adanya Malaysia Madani ni, kita akan cuba untuk mengatasi isu-isu tersebut. Betul tak? Betul-betul. Ianya bertepatan dengan tugas kalau kita lihat tadi. Tambah lagi, berlakunya perubahan kuasa pemerintahan menyebabkan proses pembelajaran terganggu. Jadi murid-murid ini menjadi perlahan pergerakan mereka seperti budak-budak tahun 1 ataupun prasekolah, mereka kekurangan kemahiran dari segi membaca, menulis dan mengira. Jadi disebabkan peralihan kuasa itu menjejaskan proses pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Jadi banyak kekurangan yang berlaku dan menyebabkan produktiviti murid berkurang. Betul juga. Ia kemungkinan berlaku kekurangan produktiviti dalam diri murid itu disebabkan pandemik. Disebabkan murid-murid bila murid belajar di rumah, mereka mudah terganggu dengan TikTok, dengan media sosial lain. Kerana lebih menarik daripada belajar. Saya setuju dengan Faiz. Sebab seperti yang kita boleh nampak sendiri di waktu pandemik itu, murid-murid, kehadiran murid-murid dalam kelas online amatlah merisaukan. Betul. Kemungkinan besar nilai murid dalam diri murid semakin kekurangan kerana kekurangan adab dalam diri murid dan diri murid itu sendiri. Ini disebabkan kerana tiadanya pembelajaran secara bersemuka antara murid dengan guru. Betul tak Arif? Betul. Kalau kita lihat dari segi keputusan peperiksaan pula amat menjelaskan kerana melalui pembelajaran secara online ni mereka tidak menumpukan sepenuhnya, sedangkan mereka hanya perlu membuka kamera mereka dan mereka boleh pergi bersia-sia ke lain. Jadi pembelajaran online ni kurang efektif dan menyebabkan merosotnya keputusan peperiksaan di seluruh negara. Tambahan pula kemungkinan disebabkan jikalau murid-murid miskin, kemungkinan mereka tidak mempunyai gadget untuk belajar. Itu merupakan salah satu punca produktiviti mereka semakin berkurang. Di sinilah kita boleh nampak usaha kerajaan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Terakhir, berpaling juga dengan guru. Guru sering dibebankan dengan banyak tugas. Seperti guru sekarang ini ditugaskan untuk menghias kelas dan menjadi biru keceriaan kepada kelas masing-masing. Mereka sudah terbeban dengan pembelajaran yang perlu diajar kepada murid-murid. Seorang guru bukan mengajar satu kelas. Dalam satu sekolah mesti 5-6 kelas. Jadi masa mereka menjadi terhad kerana mereka perlu membahagikan ke arah untuk fokus kepada pembelajaran yang perlu mereka ajar kepada pelajar dan juga memikirkan untuk menceriakan kelas untuk keselesaan murid sendiri. Jadi
dapat lihat di sini, bebanan untuk seorang guru itu amat besar pada masa kini. Saya juga ada terbaca masalah menyebabkan guru ni menyebabkan masalah mental. Sebabkan kerja yang terlalu banyak, bila banyak guru ni tidak dapat mengatur masa yang baik, menyebabkan mereka stres. Bila stres berlakulah kemurungan, menyebabkan guru-guru mengalami penyakit mental dan mahu membunuh diri. Jadi penghasilan guru yang baik di Malaysia ni akan berkurang kerana kebanyakan guru semakin bertambah penyakit mental pada hari ini. Jadi untuk melahirkan murid-murid yang baik pada hari ini, guru-guru mestilah mempunyai mental yang sihat dan baik. Betul. Ini mampu membentuk diri murid-murid sendiri menjadi murid-murid yang aktif dan juga mempunyai otak yang ceria. Dah lewat dah. Apa kata kita sambungkan video dalam ni? Boleh juga. Sebab sekali pun dah nak maghrib dah. Kita pergi masjid dulu, jom. Jom. Okay, jom. Aduh, mana Ahri dengan Faiz ni? Lambatnya, aduh. Waalaikumsalam. Aduh, dah lewat pukul 10 hari. Aduh. Oh ya. Kita sebagai bakal guru ni kena menepati masa. Okey, baik insya-Allah. Aduh, hai. Pergi duduk. Kita sambung perbincangan kita pada petang tadi. Kita kat mana tadi? Macam Jadi, kita bercakap tentang isu-isu yang berlaku di sekolah. Oh. Lepas tu, jadi kalau ada isu, mesti kita kena ada langkah untuk mengatasinya kan? Betul. Pada pendapat Arif, apa langkah untuk mengatasi isu-isu tersebut? Pada pendapat saya lah, kerajaan hari ini perlu mengatasi isu beg yang kanak-kanak, murid-murid yang berat ni dengan ditukar dengan memberikan bantuan iPad ataupun tab lah, supaya mereka tidak lagi mengalami kesakitan belakang untuk membawa beg-beg yang berat. Jadi dalam tablet mereka tu telah diisi dengan pelbagai buku teks semua subjek. Jadi mereka hanya perlu bawa sebuah tab mereka dan boleh teruskan pembelajaran mereka di sekolah seperti biasa. Oh, tapi bagi pendapat saya pula, pihak sekolah perlu menyediakan rak di setiap kelas agar pelajar-pelajar, murid-murid dapat meletakkan buku-buku mereka di menggunakan rak meletakkan buku mereka di rak tersebut. Jadi apabila mereka pergi sekolah, tiada lagi isu membawa buku-buku yang berat menyebabkan sakit belakang. Dan juga peruntukan untuk mendapatkan rak tersebut, pihak sekolah haruslah kreatif untuk memohon dana dengan mengadakan jualan. Betul-betul. Maksudnya macam pihak sekolah perlu bekerjasama dengan pihak LBG kan? Ya, betul. Betul. Lepas tu kan, pasal yang Haris cakap pasal masalah sekolah-sekolah di pedalaman yang daif tu, bagi saya kerajaan perlu memberikan perhatian yang lebih juga kepada sekolah-sekolah yang berada di pedalaman ini. Betul. Untuk supaya mereka lebih terdedah dengan kepentingan tentang pentingnya pendidikan kepada kita semua. Betul juga. Oleh itu, oleh pendapat saya, kerajaan Madani hari ini boleh mengusulkan kepada Menteri Kewangan untuk menyalurkan dana lebih pada sekolah-sekolah yang berada di pedalaman untuk membaiki fasiliti-fasiliti yang telah rosak seperti pintu-pintu tandas, makmal komputer yang telah usang, dan memperuntukkan banyak lagi alatan sukan untuk lebih menarik minat anak-anak murid untuk pergi ke sekolah untuk meneruskan pembelajaran. Oh, betul juga. Jadi disebabkan fasiliti telah dinaik tarafkan oleh kerajaan, jadi murid-murid untuk hadir ke sekolah tu lebih bersemangat, semakin ceria kerana perubahan pada sekolah itu dan lebih ceria dari segi warna yang warna-warni, lepas tu dari segi fasiliti tandas yang okey, menyebabkan murid-murid selesa untuk menggunakan kemudahan yang ada di sekolah dan menyebabkan sesi pembelajaran murid-murid lebih ceria dan efektif. Betul. Okey, yang seterusnya, untuk mengatasi masalah
guru berasa terlampau banyak kerja untuk menguruskan keceriaan kelas dan juga mengurus takbir kelas mereka. Pihak sekolah sendiri boleh memberikan semua guru tugasan masing-masing. Contohnya, sebuah kelas mempunyai 2 orang guru yang mengendalikannya, iaitu seorang untuk mengurus takbir dan seorang lagi untuk menguruskan keceriaan. Jadi pembahagian kerja menjadi lebih luas dan guru-guru mempunyai lebih masa untuk diluangkan untuk membuat apa yang mereka suka. Jadi tidak ada lagi komen-komen daripada guru yang mengatakan bahawa mereka dibebankan oleh kerja-kerja mereka di sekolah. Betul. Maksudnya guru-guru ni akan dibahagikan dengan tugas-tugasnya masing-masing. So jadi bebannya akan berkurang lah kan? Baik, betul. Jadi di samping itu juga, bila beban cikgu berkurang, cikgu dapat meluangkan masa dengan murid-murid lebih banyak, menyebabkan murid-murid ini dapat berinteraksi, berkomunikasi dengan baik dan sekaligus dapat melahirkan murid-murid yang berkaliber. Betul. Betul. Manakala mengikut wacana pembangunan Malaysia Madani berteraskan 6 nilai yang kita bincangkan pada petang tadi, kita boleh lihat Kerajaan Madani amat menekankan aspek pendidikan, kerana pendidikan ini merupakan tunjang utama sesebuah negara untuk membangun. Kerana daripada pendidikan kita boleh lihat pendidikan mampu melahirkan golongan-golongan yang cendekiawan, seperti yang kita boleh lihat Syekh Muzaffar, dan juga kerajaan pendidikan juga mampu mewujudkan nilai-nilai murni dalam diri setiap insan. Jadi kerajaan amat memberi peruntukan yang banyak dalam aspek pendidikan. Jadi kerajaan menggariskan skop-skop untuk agar Malaysia ni menjadi sebuah negara yang maju dan mampu menandingi negara yang lain. Antara skop yang digariskan oleh Kerajaan Madani adalah mewujudkan atau mempelbagaikan kem-kem sasiah dalam diri setiap individu, iaitu yang dipanggil iaitu self development, yang mana kerajaan mewujudkan lebih banyak kem-kem jati diri yang mana mampu membangunkan nilai individu setiap murid dan mampu menyelah pada masa hadapan. Betul. Saya setuju dengan Faiz. Dengan adanya kem jati diri tersebut, jadi sifat kepimpinan ataupun sifat jati diri dalam setiap pelajar itu akan dapat dipupuk. Betul tak Arif? Betul. Ini pula menjadi salah satu sifat yang melengkapi rakyat Malaysia lah, yang mempunyai sasiah yang tinggi dengan kemuliaan akhlaknya. Kerana jika kita ingin berjaya, kita tidak hanya perlukan ilmu, tapi kita juga memerlukan akhlak yang tinggi. Dengan kedua-dua elemen ini, kita mampu untuk berjaya bukan sahaja dalam negara, kita juga mampu menjadi satu fenomena untuk seluruh dunia dengan adanya akhlak dan ilmu. Betul. Jadi Harith, apa lagi skop yang digariskan oleh Kerajaan Malaysia Madani dalam sektor pendidikan ni? Okey, mengikut wacana pembangunan Malaysia Madani ini, Kerajaan Malaysia Madani sedang menggerakkan pemodenan sistem pendidikan ataupun sistem universiti. Ini dapat dilihat apabila kita sudah memasuki abad yang ke-21, iaitu abad pembelajaran menggunakan IT. Jadi kebanyakan pembelajaran dan pengajaran berasaskan gadget, seperti mana telah disebutkan tadi, menggunakan iPad sebagai ganti kepada buku teks, iaitu meringankan beban kepada murid-murid. Oleh itu murid-murid lebih seronok dan teruja untuk melakukan sesi pembelajaran dan pengajaran, kerana sesi mereka itu dapat dipenuhi dengan pelbagai aktiviti. Contohnya mereka boleh melakukan kuis dengan adanya gadget itu, dan ada permainan yang boleh dikaitkan dengan pembelajaran mereka.
Dalam aspek lain pula, saya melihat apabila kerajaan Madani memperuntukkan dana untuk setiap murid mempunyai gadget, jadi kita boleh lihat daripada aspek kelestarian alam sekitar. Jadi bila kurangnya penggunaan buku teks dan juga kurangnya penghasilan buku-buku teks kerana buku teks telah wujud dalam gadget-gadget, jadi Penerbangan pokok akan dapat dikurangkan. Betul tak Faiz? betul. Jadi kalau kita lihat dari sudut penggunaan gadget ni, saya amat bersetuju dengan apa yang dihuraikan oleh saudara Haris tadi. Ini kerana anak-anak muda pada hari ini sudah terbiasa dengan gadget sejak mereka masih berumur 4-5 tahun lagi. Jadi usaha yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia Madani ini amat bertepatan ataupun sejajar dengan pemodenan yang berlaku di dunia pada hari ini. Okey, skop terakhir yang digariskan oleh kerajaan Malaysia Madani ialah mewujudkan ijazah berkaitan dengan industri dengan fokus kepada teknologi baru. Contohnya berkaitan dengan penghasilan vaksin. Hal ini kerana Malaysia masih tiada lagi penghasilan vaksin di negara kita. Negara kita hanya mengambil vaksin itu dari negara-negara luar saja. Usaha yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia Madani ini untuk mewujudkan ijazah baru berkaitan dengan teknologi vaksin ini akan dapat meningkatkan ekonomi negara di samping membantu rakyat Malaysia dengan lebih baik lagi. Betul. Kita boleh lihat bila mana situasi pandemik COVID-19 yang berlaku yang baru-baru ini di Malaysia, negara kita menerima kesan yang amat besar kerana ketiadaan tenaga pakar dalam penghasilan vaksin menyebabkan negara kita terpaksa menunggu vaksin daripada negara seperti China, Amerika Syarikat untuk sampai kepada negara kita. Ini menyebabkan kes kematian di negara kita semakin meningkat kerana ketiadaan vaksin. Jadi apabila kita melihat aspek-aspek yang kita bincangkan sebentar tadi, kerajaan Malaysia Madani menekankan perpaduan kerana sektor-sektor yang kita bincangkan sebentar tadi mengandungi perpaduan. Jadi perpaduan merupakan teras utama negara untuk menjadi negara yang maju. Betul Faiz. Dengan wujudnya perpaduan dalam kalangan kaum di negara kita, maka tidak akan terjadinya perbalahan yang akan memecah belahkan negara kita. Dan dengan ini di setiap rakyat negara kita akan bersatu padu untuk memajukan negara kita. Bagi pendapat saya pula, dengan kesatu paduan kita untuk memajukan negara ini dapat menyumbang kepada kebangkitan ekonomi. Dengan itu, dengan adanya sokongan daripada India, China, Melayu, mereka akan menyokong semua antara mereka untuk memastikan negara Malaysia dapat dikenali di mata dunia. Jadi kita kembali kepada tema Hari Kebangsaan kita, iaitu Malaysia Madani Tekad Perpaduan Penuai Harapan. Jadi aspek yang digariskan oleh kerajaan amat berfokus kepada perpaduan. Jadi bila wujudnya amalan saling bertoleransi sesama kaum, tidak kira kaum Melayu, Cina, Iban, Bumi Putera, hal ini mampu untuk memenuhi harapan negara itu antara daripada aspek pendidikan sendiri untuk mewujudkan negara yang cemerlang dan terbilang. Sebagai kesimpulan perbincangan kita hari ini, sebagai warga negara yang inginkan negara yang maju, kita seharusnya menyokong penuh usaha-usaha yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan supaya antara pemimpin dan rakyat dapat menjalinkan suatu hubungan yang selari untuk memastikan negara dapat dikenali dan dihormati oleh orang luar. Saya sampai bersetuju.
Manakala daripada aspek kerajaan pula, kerajaan haruslah mengamalkan dan mengamalkan dan menjalankan 6 teras elemen Malaysia Madani yang telah digariskan oleh kerajaan sendiri, iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, ihsan, keyakinan dan hormat. Apabila kerajaan mengamalkan dan menerapkan 6 nilai teras ini dalam Malaysia, maka wujudnya negara yang makmur, kerana setiap teras yang telah digariskan oleh kerajaan sendiri mengandungi sifat perpaduan yang mahu ditekankan oleh kerajaan. Betul Faiz, saya amat bersetuju dengan saudara Faiz. Tapi kita perlu lihat pula dari sudut rakyat, kerana usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia Madani ini tidak akan berhasil tanpa adanya perpaduan antara rakyat. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia haruslah menyokong penuh usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk menjadikan usaha-usaha tersebut menjadi realiti. Oh, betul sekali. Betul? Jadinya hubungan antara rakyat dengan kerajaan mampu merealisasikan tema Hari Kebangsaan kita, iaitu Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Betul sekali. Perpaduan yang utuh amat membantu dalam segala aspek yang terkandung dalam 6 teras Malaysia Madani itu, dan sebagai rakyat kita perlu memenuhi segala kriteria yang diperlukan. Jadi saya rasa setakat itu je perbualan kita. Sebenarnya saya sudah memahami apa maksud Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Betul Faiz. Saya juga sudah memahami perkara tersebut. Jadi sampai sini je perbincangan kita. Okay. Kita akhiri perbincangan kita dengan Suratul Al-As dan Bismillahirrahmanirrahim.